Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua penonton di luar sana. Di hari ini kita bersama-sama sekali lagi dengan Sir Nazri untuk membincangkan topik yang hangat dikatakan tentang AMLA. Jadi untuk kita tahu apa itu AMLA selepas ini, kita akan bersama-sama dengan Sir Nazri. Jadi untuk petang ini kita akan bersama-sama dengan Sir Nazri untuk membincangkan topik, adakah ahli politik ataupun parti politik di Malaysia pada hari ini memahami peruntukan undang-undang AMLA? Seterusnya, adakah ia melibatkan atau memberi kesan kepada integriti sebuah parti politik di Malaysia? Silakan. Okey, terima kasih saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, soalan ini saya kira ketika ini ramai orang bertanya sama adakah ahli politik di Malaysia sedar akan kewujudan AMLA? Apa yang dimaksudkan AMLA ini? So AMLA ni is Anti Money Laundering Act, atau dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai Akta Pencegahan Pengembangan Wang Haram. Yang mana kita tahu akta ini telah diwartakan, telah digazetkan di Malaysia pada tahun 2001. Sekarang tahun 2020. So justru kalau persoalan mengatakan bahawa ahli politik tidak tahu berkaitan AMLA, itu adalah satu perkara yang agak munasabah, agak kurang familiar. Okey. Tetapi kita perlu ingat, kebanyakan ahli politik di Malaysia dan sebahagian besar daripada mereka merupakan ahli parlimen yang telah berkhidmat dengan rakyat Malaysia sejak tahun 2000. Sewaktu AMLA itu telah diwartakan, telah digazetkan, jadi saya merasakan bahawa sewajarnya ahli politik telah memahami akan kewujudan Akta AMLA. So apabila Akta AMLA ini telah wujud dan apabila saya merasakan bahawa parti-parti politik Malaysia agak drastik mempersoalkan, berdebat, berbahas berkaitan AMLA ini sejak tahun 2017, 2016. Okey, selepas pilihan raya. Jadi apa yang kita lihat bahawa sebenarnya faktor utama adalah kesedaran. Okey, ada yang mengatakan bahawa Akta AMLA ini adalah draconian. Sedangkan sewaktu mereka telah menggubat akta ini, peruntukan freezing order, pembekuan harta itu telah wujud sejak tahun 2001 lagi. So bukan pada tahun 2020. Jadi apabila ianya telah diwujudkan pada tahun 2001, sewajarnya ahli-ahli parlimen, members of parliament yang berdebat, yang berbahas di parlimen akan tahu kewujudan peruntukan undang-undang yang membenarkan pihak berkuasa untuk membekukan akaun. Sepatutnya kita kata memahamilah. Sepatutnya mereka telah mengetahui dan memahami. Sepatutnya mereka perlu memahami. Dah lebih kurang 10 tahun lah maknanya kata kan? Betul, benar. Daripada tahun 2001 sehingga tahun 2020. Kenapa 2015, 2016, khususnya 2017 baru sebahagian besar ahli politik untuk mempertikaikan, untuk mempersoalkan. Ada yang mengatakan bahawa tindakan AMLA itu bersifat politik. Sebenarnya apa yang saya lihat bahawa di Malaysia kewujudan akta itu telah ada pada tahun 2001. Cuma mungkin kesedaran ahli-ahli parti politik bahawa akta ini mempunyai satu peruntukan khas yang membenarkan untuk membekukan harta. Tetapi kita perlu lihat bahawa apabila pihak berkuasa seperti pihak SPRM, pihak PDRM, polis, bank negara dan sebagainya menjalankan siasatan, bahawa mereka menjalankan siasatan di bawah peruntukan undang-undang. Seandainya sebagai contoh, bahasa paling mudah, mana-mana parti politik atau individu khususnya yang disyaki bersubahat dalam aktiviti rasuah sebagai contoh, maka peruntukan undang-undang AMLA itu boleh diguna pakai. Jadi untuk saya mengatakan bahawa kesedaran itu mungkin sejak 2017 ramai orang telah sedar akan kewujudan, ambil tahu. Cuma apa yang kita ingin memperjelaskan di sini bahawa akta itu telah lama ada. Dan peruntukan yang ada itu adalah seperti dalam peruntukan dan pihak berkuasa menjalankan siasatan pendakwaan berdasarkan pada peruntukan undang-undang. Jadi ada setengah pihak berpendapat bahawa Akta AMLA ini telah diguna pakai bagi tujuan politik khususnya. So jadi saya pada pandangan saya berdasarkan kepada Akta Spirit of AMLA itu sendiri, bahawa akta ini sebenarnya diguna pakai bagi tujuan siasatan dan ia telah lama digunakan. So jika ada pihak yang berkata bahawa akta ini adalah draconian, akta ini bersifat sebagai digunakan sebagai politicking will ataupun political will ataupun sebagai platform untuk sesuatu parti politik, saya rasa itulah satu pendapat yang tidak munasabah. Okey. Okey, jadi untuk itu, apa sebenarnya pentingnya yang ahli politik ataupun parti-parti politik ni perlu mengetahui tentang AMLA itu, dan apa perkara-perkara penting yang ada dalam AMLA tu?
pada pandangan saya sebagai sebuah parti politik dan juga ahli politik, perkara asas yang paling utama adalah dalam sebuah parti politik adalah berkaitan dengan dana. Penerimaan dana, sumber dana ataupun kita panggil sebagai source of fund. Bagaimana source of fund yang diterima oleh sebuah parti politik itu adakah ianya datang dari sebuah daripada sumber yang bersih ataupun daripada sumber yang sebaliknya. So kadang-kadang orang mempertikaikan bahawa it's just only political. So it's a politik. So it's a perkara biasa untuk menerima political funding. So tidak salah untuk menerima political funding, tetapi yang penting adalah sumbernya. Daripada mana? Daripada mana. Daripada So sebagai sebuah parti politik A sebagai contohnya, so saya tahu sebagai seorang presiden parti ataupun ahli parti, saya tahu bahawa sumber yang saya terima ni untuk menggerakkan aktiviti-aktiviti, membantu rakyat, untuk membantu ahli dan sebagainya, datang daripada sumber yang mana. Jika ianya datang daripada sumber yang bersih, datang daripada sumber aktiviti yang sah di sisi perundangan, tidak ada masalah. Yang apa yang dikhawatiri adalah seandainya sumber-sumber ini datang daripada sumber yang tidak bersih ataupun sebagai illegal. Contohnya anda kata datang daripada duit daripada corruption. Duit corruption itu disalurkan kepada parti politik dan dikatakan sebagai sumbangan, donation dan sebagainya. Jadi kita tahu bahawa parti-parti politik dan juga macam NGO kerap sering kali menerima donation ataupun sumbangan daripada orang awam dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah sumber. Kerana apa? Dalam AMLA ni, dia punya spirit adalah source of fund. Seandainya source of fund itu datang daripada sumber yang tidak sah, maka walaupun dia kata saya terima 1 juta dan 1 juta ini saya telah membantu kawasan saya telah memberi donation 500,000, membesarkan kawasan sekolah, membesarkan jalan raya, memberi bantuan sedekah dan sebagainya. Niat ataupun perbuatan itu adalah suci, adalah perbuatan yang baik di sisi undang-undang. Tetapi sumber yang digunakan itu adalah datang daripada sumber yang tidak sah. Maka dalam AMLA, walaupun perbuatannya itu adalah perbuatan yang mulia, tetapi di mana sumbernya datang? So sumber datang daripada duit corruption. Sumber datang daripada aktiviti gambling. Sumber datang daripada aktiviti contoh perjudian dan sebagainya. So selagi mana sumber ini datang daripada sumber yang tidak sah, yang tidak bersih, maka apa jua yang disalurkan itu adalah satu perbuatan yang salah. Sebab AMLA ni spirit dia money trail. Jadi seandainya pihak berkuasa menjalankan siasatan, jadi kita lihat, kita oh ini adalah sumbangan yang sedekah kepada rumah anak yatim, rumah kebajikan dan sebagainya. Kenapa salah? Memang salah sebab walaupun niat kamu betul, tetapi sumber yang diserahkan kepada rumah anak yatim, rumah kebajikan ini datang daripada sumber corruption. So itu yang paling penting. Itu yang mana saya katakan tadi bahawa ahli parti politik dan juga pertubuhan parti politik perlu mengetahui sumber dana. Saya pun petang ni baru tahu Hari ni juga saya baru tahu. Maksud kata kita bagilah buat baik macam mana pun, hantar ke surau ke masjid dan sebagainya, tapi sebenarnya sumber tu tidak orang kata tidak sah. Tidak sah kan. Kalau kita pernah dengar ada orang mengatakan bahawa matlamat tidak menghalalkan cara. Niat kita bersih. Saya nak bantu untuk rumah kebajikan. Tak salah untuk bantu. Niat yang baik, tetapi sumber itu perlu datang daripada sumber yang bersih, sumber yang halal. Kalau Islam pun mengatakan bahawa jika kita nak bersedekah sebagainya, pastikan bahawa ia datang daripada sumber yang sah, sumber yang halal. So jadi begitu juga dengan spirit AMLA. Dan kita tahu bahawa pertubuhan parti politik nak membantu masyarakat dan sebagainya, komuniti. Niatnya bersih, dari segi pemikiran dan dari segi aktual pelakuannya adalah bersih. Tetapi perlu ketahui sumber dana. Yang seperti saya berkatakan tadi bahawa kadang-kadang masyarakat dia tidak memahami. So dia kata tindakannya menderma ni tindakan yang baik, suci. Kenapa dia ambil tindakan? Dalam AMLA ni yang paling penting adalah sumber dana, source of fund. Selagi mana sumber source of fund itu jika dikhawatiri ianya datang daripada sumber yang tidak sah, daripada aktiviti haram, contohnya contoh corruption kita ambil paling mudah ataupun illegal dan sebagainya, so ianya akan juga didapati sebagai bersalah. Sebab itu ahli parti politik dan juga ahli-ahli parti politik perlu ambil cakna, perlu mengetahui bahawa duit datang dan sebagainya. Kalau satu ketika dahulu bila kita menerima dana sumbangan, kita rasa tak ada masalah, kita boleh sumbang. Sebenarnya hari ini bagi saya bukan ahli parti politik, semua pihak perlu mengetahui sumber datang daripada mana. Adakah ia datang daripada aktiviti pengubahan wang haram, dan paling kita khawatir ia datang daripada aktiviti kita panggil aktiviti pembiayaan keganasan. Itu lagi takutlah kan. So jadi parti politik perlu tahu sumber dana mereka datang daripada mana. Tak salah, datang daripada orang perseorangan, datang daripada syarikat, catatkan. So itu yang paling penting untuk mengetahui sumber dana bagi ahli politik. Okey.
Okey, macam Sen Nazri cakap tadi, source of fund. Betul. Jadi apa kaitannya pula integriti terhadap parti politik? Okey, kalau kita lihat balik bahawa source of fund itu adalah datang daripada dana atau sumber yang sah. Bagaimana ia berkaitan dengan integriti sebuah parti politik? Rakyat menilai bahawa mereka perlu memilih kepimpinan parti politik dan juga pemimpin yang akan dijadikan sebagai pemimpin untuk mentadbir sebuah negara. Dari segi pandangan rakyat, ia akan memberi kesan persepsi. Untuk menguruskan pengurusan persepsi ini bukan satu perkara yang mudah. Secara umumnya, jika kita lihat kebanyakan parti politik di luar negara juga akan memastikan bahawa parti politik mereka tidak terpalit dengan mana-mana kesalahan ataupun isu khususnya berkaitan dengan AMLA. Ianya akan memberi kesan negatif kepada pengurusan organisasi, khususnya reputational risk. Ia akan memberi satu tanggapan bahawa parti politik tersebut tidak governance, tidak menjalankan amanah secara jujur dan sebagainya. Jadi sebab itu semua parti politik sama ada di Malaysia ataupun di luar negara umumnya perlu memastikan bahawa mereka mengikuti peraturan undang-undang yang sedia ada di negara mereka. Okay, jadi Sen Nazri, untuk soalan kita yang terakhir sekali, penonton, sebagai seorang yang kita kata expert lah dalam AMLA ni, apa saranan Sen Nazri kepada parti politik ataupun ahli-ahli parti politik? Saranan saya kepada parti-parti politik adalah untuk lebih governance. Apa yang mereka perlu buat adalah untuk melantik salah seorang daripada ahli pentadbir di dalam parti politik sebagai pegawai pematuhan ataupun sebagai compliance officer. Tetapi secara umumnya saya lebih merasakan bahawa adalah satu tindakan yang lebih wajar apabila pihak kerajaan membawa satu inisiatif mengambil kira bahawa parti-parti politik ini dijadikan sebagai satu institusi pelapor di bawah Akta AMLA di Malaysia. Sebagai contoh pada hari ini, bank, institusi kewangan, takaful, insurans, mereka merupakan satu badan institusi pelapor di bawah Akta AMLA di Malaysia. Apa yang perlu mereka buat adalah apabila mereka menerima satu dana atau transaksi kewangan yang mencurigakan ataupun dipanggil sebagai suspicious transaction report, so mereka perlu melaporkan kepada bank negara. Jadi ia adalah lebih mudah untuk pihak berkuasa monitor. So saya berpendapat bahawa adalah wajar jika kerajaan boleh mengambil kira bahawa meletakkan bahawa semua parti politik ini dijadi klasifikasikan sebagai reporting institution di bawah Akta AMLA. Apa yang mereka perlu buat adalah untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada pihak bank negara. Dan kedua, mereka perlu ada pegawai pematuhan ataupun compliance officer yang mana memastikan bahawa transaksi kewangan, perjalanan parti politik mengikut peruntukan undang-undang yang ada di Malaysia. Sebab dia boleh cover both side. Boleh cover ahli parti politik dan juga parti politik dan juga ahli mereka tersendiri. Okay, jadi terima kasih diucapkan kepada Sen Nazri atas perkongsian kita pada petang ini. Right, cukup ringkas dan padat, malah terdapat poin penting sekali untuk setiap ahli politik ataupun parti-parti politik untuk memahami dan mengetahui source of fund. Itu yang paling penting dalam AMLA. Jadi kepada penonton di luar sana yang mungkin sedikit ketinggalan bersama-sama kita petang ni, boleh saksikan balik tayangan video ni di YouTube channel. Okay, jangan lupa subscribe ataupun boleh email direct kepada Sen Nazri. Jadi terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa pada topik-topik yang lebih lagi mengenai AMLA dalam pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan like video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.